Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufiknya dapat kita berkumpul semula membincangkan sebahagian daripada kandungan ilmu syariah yang Allah turunkan, iaitu berkaitan dengan tauhid. Kerana ahli sunnah tidak membezakan antara syariah dan furu' secara yang dikenalkan oleh ahlul kalam. Al-kalam mereka menghadkan syariah kepada masalah furu', iaitu yang bergantung kepada dalil syara' hanyalah masalah furu', Al-Quran, sunnah dan ijma'. Namun masalah akidah berkaitan dengan ma'rifatullah, ianya bergantung pada hukum akal. Sifat-sifat Allah sabit bukan kerana ayat Quran ataupun hadis ataupun dalalah yang ada padanya, tetapi sabit dengan hukum akal, hukum wajib akal, mustahil akal dan harus akal. Ahlul kalam mengkategorikan masalah ma'rifatullah dalam masalah aqliyat, masalah akal, bukan masalah syara'. Manakala berkaitan dengan sam'iyat, berkaitan dengan syurga, neraka, azab kubur dan sebagainya, dikategorikan sebagai berada di bawah hukum mungkin atau dikatakan sebagai hukum adat. Mereka telah kategorikan sejak awal lagi berkaitan dengan selain daripada Allah, maknanya berkaitan dengan makhluk, dia termasuk dalam hukum adat. Semua boleh terjadi sekiranya ia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua berkaitan dengan bila berkaitan dengan perkara sam'iyat, syurga, neraka, berkaitan dengan azab kubur dan sebagainya, ahlul kalam dari kalangan Asy'ariyah menerima ayat Quran dan hadis sebagai dalil dalam bab syurga, neraka dan sebagainya. Berbeza Mu'tazilah mereka pun keluarkan perkara sam'iyat daripada dalil-dalil syarak dengan pelbagai alasan. Okey, dan tak nak masuk lagi, sebenarnya dah termasuk awal-awal. Syukur pada Allah untuk kita hadir dalam majlis ilmu. Dan sebelum pergi lebih jauh, ana kebetulan hari ini agak letih sikit. Tapi alhamdulillah kopi ada, insya-Allah. Ana daripada malam tadi sempat rehat, sempat masuk hotel. Ana antara yang takut sangkut jam daripada LPT. Jadi sempat keluar, tapi keluar pagi-pagi terus ke Baitur Rahmah, dan hari ini memang jalur Isnin Selasa penuh sampai petang. Kebetulan petang tadi tak sempat, biasanya sempatlah baris sikit, tadi tak sempat. Jadi jelah nak kena slow-slow cakap, sebab kejap lagi dia jadi panas juga sikit-sikit. Jadi kena start dengan slow dan
harap-harap kalau antum tak jelas, terus angkat tangan, terus tanya. Takut dah tak perasan. Okay. Jadi pertamanya, sebelum pergi lebih jauh lagi, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, aidukum mubarak, kullu 'am wa antum bi khair. Selamat Hari Raya pada semua. Walaupun ucapan ni sepatutnya pada hari pertama habis hari raya sepatutnya, tapi kita tetap bergembira dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, sempurnakan ibadah puasa dan segala ibadah yang bersangkut paut dengan Ramadan. Semoga Allah SWT terima segala amalan tersebut dan menjadikan kita di kalangan orang-orang yang lulus dan ditarbiah oleh Ramadan. Mana kita Ramadan itu adalah madrasah yang mentarbiah diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita sambung bacaan berkaitan dengan Akidah Tahawiyah, muka surat 145. 145. Pada pertemuan yang lalu kita dah baca kalam Al-Imam Ibn Abil Is rahimahullah pada muka surat 145. Beliau menerangkan bahawa Ahlul Kalam telah menutup jalan ma'rifatullah melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ditemukan dalam sebahagian kitab ilmu kalam, sebahagian kitab kalam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua cerita wajib, mustahil kalau Allah begini, mustahil, wajib Allah kalau Allah begini begitu, Allah begini begitu. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala istiwa, maka mustahil, maka wajiblah baginya itu mengambil tempat. Kalau ia mengambil tempat, artinya dia memerlukan kepada tempat. Kalau dia memerlukan tempat, artinya dia tidak qiyamuhu bi nafsihi. Itu adalah sifat-sifat makhluk. Kalau dia begitu perbincangannya, sehingga tak ditemukan hadis pada ilmu mereka. Sebab kata Ibn Abil Iz rahimahullah, mereka telah menutup jalan ma'rifatullah melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaedah yang mereka gunakan untuk menolak hadis-hadis yang bertentangan dengan kaedah mereka. Maka mereka memperkenalkan kaedah hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai dalil dalam bab akidah. Namun dalam secara umum, bagi mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka keluarkan hadis ahad diterima. Sebahagian mereka ada yang tolak mutlak macam yang lain. Sebahagian mereka kecualikan hadis ahad diterima dalam bab sam'iyat. Dalam bab sam'iyat. Sebahagian lain mereka kata tak diterima juga bab sam'iyat. Bab sam'iyat yang terima itu bukan kerana hadisnya, tapi kerana mutawatir maknawi, bukan kerana hadis. Ini perbincangan antara mereka. Yang penting bab ma'rifatullah. Sebab tu anda fokus pada bab sifat Allah dan kenal berkaitan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepakat seluruh Ahlul Kalam mengatakan bahawa bab ma'rifatullah tidak terguna pakai hadis ahad padanya, hanya hadis mutawatir. Apabila ditanyakan kepada mereka manakah hadis mutawatir yang menceritakan tentang sifat Allah, mereka tidak mampu menunjukkan walaupun satu hadis. Jadi mereka telah tutup jalan. Dan katakanlah mungkin akan datang orang kata orang kaji inilah hadis mutawatir, dan takkan berlaku lah. Tapi kalau ada ni dakwa, kita kata tak masalah, hadis mutawatir. Dan kita katalah itu satu pembahagian secara iftiradi, secara formula yang tak ditemukan praktikalnya. Kita tengok yang praktikal. Contoh yang praktis adalah kita merujuk kepada Al-Quranul Karim. Ayat Quran adalah mutawatir, dalil yang mutawatir, tidak ada ahad. Ayat Quran yang qiraat yang ada semuanya mutawatir. Adakah ayat Quran bila datang ayat Quran secara nas terhadap sifat-sifat tertentu mereka terima? Apabila berbeza dengan kaedah mereka, mereka tetap tidak terima. Ayat Al-Quran itu perlu juga dilakukan dua cara untuk sesuaikan dengan akidah mereka. Tak boleh bertembung.
Ayat Quran sama ada dibukukan maknanya, tak boleh bagi makna, dan mereka dakwa. Dan ini satu salaf dalam mazhab al-kalam berbeza dengan salaf dalam mazhab salaf yang sebenar. Mereka dakwa ayat Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab dengan kalimah bahasa Arab yang ada maknanya itu tidak difahami maknanya. Ayat istiwa ada makna ke tak ada makna? Ada makna, bukan alif lam mim, bukan qaf, bukan kaf, ha, ya ain sad, bukan yasin. Ayat yang mempunyai makna dan maknanya telah pun difahami sejak pada zaman salafus salih. Sudah jelaslah salafus salih lebih faham bahasa Arab daripada orang terkemudian. Bahasa Arab mereka bahasa yang mereka berada di zaman kefasihan. Fasih, tak ada siapa pun yang tidak tahu bahasa Arab. Zaman fasih. Tak perlu kepada ilmu nahu, tapi perkataan mereka memang mengandungi nahu. Tak perlu ilmu saraf, perkataan mereka, kalimah mereka tidak perlu kepada ilmu saraf untuk membetulkan kalam mereka. Zaman tersebut segala ilmu alat yang terpakai ilmu lughah ada pada tiap-tiap individu pada zaman tersebut. Apatah lagi ulama mereka, apatah lagi ulama di kalangan sahabat Nabi SAW. Cukup semua syarat. Mereka terima ayat Quran, mereka jumpa ayat Quran sebelum zaman kemudian. Sebab kemudian ambil Quran daripada mereka. Dan ilmu akidah pula telah sempurna pada zaman mereka. Ilmu akidah bukan ilmu ijtihad. Akidah ni suatu benda yang Allah beritahu, kita beriman dengannya. Maklumat yang Allah sampaikan kepada Nabi SAW untuk kita imani dan yakin telah sempurna pada zaman mereka. Dalil-dalil telah sempurna dan mereka yang paling faham dalil dan faham bahasa, dan mereka memberikan makna terhadap sifat-sifat. Bila jumpa istawa summa istawa 'alal 'arsy, maka berkatalah mereka ini maknanya ala, ada yang kata wartafa'a, ada yang kata istaqarra, ada yang kata sa'uda, dan sebagainya. Mereka tafsirkan. Namun jenayah yang dibuat oleh ahli kalam, mereka kata salafus salih tidak memberikan makna terhadap ayat-ayat Quran. Mereka makna tersebut mereka serahkan pada Allah. Sedangkan nukilan-nukilan ini diijma', diterima secara ijma' oleh ulama tafsir. Bukalah mana-mana kitab tafsir. Tafsiran itu ditemukan. Jadi jawapan itu kata bahawa salaf tidak berikan makna bukan kerana berhati-hati ataupun kerana kerana tak faham makna yang ada dalam ayat, tapi hanya kerana ianya bertentangan dengan kaedah kalam yang mereka namakan sebagai qawati' aqliyah, satu keputusan akal yang qat'i, yang takkan salah. Keadaan begitu, kata ayat Quran, ayat sifat tidak mempunyai makna bertahan selama beberapa tahun. Bertahan, orang boleh terima, tak apalah, salaf tu tak faham makna. Kita yang faham makna. Kita ataupun kita sama-sama tak faham. Tutup ayat ni. Itu kaul ini tidak wujud dalam kalangan ahli hadis. Tak wujud dalam kalangan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat Nabi. Kerana kalam mereka mengisbatkan perkara tersebut. Isteri Nabi berbangga antara satu sama lain. Salah seorang isteri kata, kamu berbangga bahawa kamu mempunyai sekian-sekian, tapi kalian dinikahkan oleh keluarga kalian. Aku dinikahkan oleh Allah di atas arsy yang 7. Isteri Nabi SAW. Tak lebih. Abu Bakar berkata ketika Nabi wafat, kalau kalian menyembah Muhammad, Muhammad akan mati. Kalau kalian menyembah Allah yang berada di atas arasy-Nya, kamu tidak akan, Allah kekal, Allah tidak mati. Kalam-kalam, kalau kumpulkan kalam-kalam sahabat, mutawatir, mereka faham makna dan mereka bukan takwilkan, mereka tidak tafsirkan. Itulah perkara yang diterima secara masalah yang diijma'kan. Kenapa ijma'? Abu Bakar cerita,
Orang lain riwayat, semua umat Islam dengar dan tak ada yang bantah. Isteri Nabi cerita, yang lain dengar, diriwayatkan sepanjang zaman sebelum datang ilmu kalam, tak ada yang bantah. Ijma'. Sebab tu ijma' dalam bab akidah ini diterima ijma' sukuti. Okay. Diterima oleh salafus salih dan tak ada yang bantah. Mereka yang paling faham tentang agama, paling faham tentang bahasa Arab dan dalalah terhadap Al-Quran. Namun Ahlul Kalam mengkategorikan ayat-ayat berkaitan dengan sifat, berkaitan dengan ma'rifatullah ialah kategori akliyat, bukan kategori syarak. Hukum syarak hanya terpakai pada hukum amaliyah, hukum taklifi, wajib, makruh, wajib, sunat, harus, makruh, haram, hanya masalah fiqah. Masalah fiqah, ayat Quran perlu bergantung kepada hukum Al-Quran, sunnah, ijma', salafus salih dan sebagainya. Itu ijma' itu hanya digunakan dalam bab mana? Dalam bab fiqah. Bab akidah kami guna akal yang qat'i. Itu asasnya menyebabkan mereka tidak boleh menerima ayat Quran yang bertentangan mereka. Apa yang mereka lakukan? Kita tengok kepada apa Syekh sebut. Sambung insya-Allah. 145 perenggan kedua. Malah semua kepala bid'ah, mana ketua-ketua bid'ah, akan membentangkan nas-nas terhadap bid'ah yang mereka lakukan serta yang mereka sangkakan dalil akli. Mereka semua ayat Quran, okey, kita sesuaikan dulu dengan kaedah akal, kawatir akal yang kita buat. Nas yang menepati dalil akal akan mereka namakan sebagai muhkamah. Mereka akan menerima dan menggunakan sebagai hujjah. Yang terima sesuai, Masya Allah, hujjah. Sebab tu kalau mereka dalam bab tak ada, bab mereka tolak, mereka kata hadis dari ahad tak boleh terima, walaupun sahih, walaupun sahih Bukhari Muslim. Tapi bab sesuai dengan mereka, mereka berhujjah. Walaupun hadis dhaif, tapi kita perlu guna. Orang yang sama. Orang yang sama. Waktu tolak, tahu hadis sahih Bukhari Muslim ke semua tak terima. Waktu nak tolak. Ayat Quran perlu ditakwilkan, waktu nak tolak. Waktu nak terima, orang yang sama, manusia yang sama, kumpulan yang sama akan menggunakan hadis ni tak sama hadis maudhu' dengan hadis dhaif. Hadis dhaif begini begitu. Kita alhamdulillah, muhaddis pada waktu tu, muhaddis. Ada yang hadis palsu, tapi palsu di sisi ulama hadis, tapi mungkin di sisi ulama tasawuf tidak. Ada pula jawapan macam tu. Sejak bila hadis tak palsu sisi tasawuf, tasawuf lain, ada hadis lain? Macam ada dua kebenaran dan mereka tak syak, mereka buat dua kebenaran. Ilmu daripada Nabi lain, ilmu direct daripada Allah lain, macam-macam. Itu tak syak lagi. Orang ni ikut hukum syariat, orang ni tak boleh menari dan sebagainya. Yang ni boleh. Yang ni boleh buat, tak ada masalah. Dia terkeluar daripada hukum taklif, dia dah sampai level tertentu. Ini kita tak syak. Dan itulah yang terjadi. Itu yang telah terjadi. Berkata Syekh, mereka akan menerima dan menggunakan sebagai hujah kalau sesuai dengan kaedah akal mereka. Masa itulah dalil tak payah qat'i, tak payah sahih tak sahih, asalkan sesuai sahaja, termasuk kalam manusia, termasuklah mimpi, apa sahaja yang sesuai, mansubat, masuk. Tak ada masalah. Manakala nas yang bertentangan dengan akal, iaitu dengan formula akal, bukan akal, anda disebut akal di sini istilah ulama, bukan bererti akal yang sehat atau fitrah. Akal artinya formula akal atau teori akal ilmu kalam. Kerana akal yang sebenar terdapat pada sahabatlah yang paling berakal, walaupun mereka tidak belajar ilmu kalam, walaupun ilmu kalam belum dimasukkan dalam agama Islam. Imam 4, mereka lah yang paling berakal, walaupun mereka paling kuat menentang ilmu kalam. Imam Syafi'i menghukumkan sebat pada ahli kalam. Imam Abu Hanifah pernah jatuhkan hukum, mana mereka katakan mereka kafir dalam bab istiwa. Imam Ahmad
menentang ahlul kalam sampai masuk penjara. Mereka paling berakal, tapi akal yang dimaksudkan di sini adalah formula akal dengan konsep yang dibawa oleh ahlul kalam. Manakala nas yang bertentangan dengan akal akan dinamakan sebagai nas mutasyabihat. Sejak daripada timbul kumpulan ahlul kalam, maka dimasukkanlah ayat-ayat sifat sebagai ayat mutasyabihat. Ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala berbangga dengannya, Allah mengisbatkan sifat. Allah kata, mana ayat surah? Allah kata, huwallazi khalaqas samawati Allahullazi surah As-Sajdah khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy huwallazi Alif Lam Mim. Baca lagi. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Allah bangga ke Allah? Ayat bangga betul tak? Ayat isbat ke ayat nafi? Isbat. Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah berbangga dengan sifat tersebut. Ayat kemegahan yang paling mutlak apabila Allah kata Allah beristiwa di atas arasy, kerana arasy makhluk yang paling besar, paling agung, paling tinggi. Allah kata Allah beristiwa di atas arasy. Thumma istawa 'alal 'arsy. Mereka kata, kamu tak faham. Yudabbirul amra. Allah mentadbir urusan. Artinya Allah mentadbir. Kita sambung. Yudabbirul amra minas sama'i lil ard. Allah tadbir urusan dari langit ke bumi. Okay. Ayat kebanggaan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat istiwa, ta'alluq dengan makhluk yang paling tinggi, yang menjadi kebanggaan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi ayat kufur bagi ahli kalam. Ayat yang zahirnya kufur, yang wajib ditakwilkan atau wajib dibekukan maknanya. Ini satu benda kecil atau benda besar? Menafikan sifat-sifat antara sifat yang paling utama. Semua sifat, kudrah, iradah, ilmun, haya, sama', basar, kalam, terkandung dalam ayat makna istiwa. Kerana Allah menguasai seluruh alam. Allah beristiwa di atas arasy. Mereka kata tak. Thumma istawa 'alal 'arsy. Tak boleh kata Allah beristiwa di atas arasy. Kalau begitu, kalau sebelum Allah istiwa di atas arasy, Allah di mana? Kata Allah Maha Tinggi. Kita tahu bila kita Allah istiwa, kita ada sifat al-ulu. Allah Maha Tinggi sejak dari azali sampai ke abadi. Bila Allah ciptakan arasy, maka Allah namakan istiwa. Allah istiwa di atas arasy. Allah Maha Tinggi sejak dari azali sejak abadi. Sifat al-ulu, sifat zatiyah Allah Subhanahu Wa Taala, sifat istiwa, sifat fi'liyah Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas ada arasy, Allah istiwa di atas arasy bukan kerana keperluan, tapi kerana kemegahannya, kerana kekuasaannya. Allah tak bergantung pada arasy. Allah beristiwa di atas arasy. Mereka kata tak boleh kata istiwa atas arasy. Summa stawa 'ala arsy, artinya Allah kemudian Allah berkuasa dan memerintah arasy. Kita selesaikan masalah ke tidak? Tak. Habis kita tanya soalan yang sama. Sebelum Allah berkuasa atas arasy, sebelumnya Allah berkuasa atau tidak? Dia kan nak takwilkan summa stawa 'ala arsy, bahawa kemudian Allah menguasai arasy. Kemudian Allah menguasai arasy. Sebelum Allah kuasai arasy, sebelum tu arasy dikuasai atau tidak? Atau Allah tak berkuasa? Yang mana lebih teruk? Takwil tak menyelesaikan masalah. Malah mendatangkan makna yang lebih teruk. Nak kata kufur, kalau faham, mereka tak faham macam itulah. Tapi maknanya makna kufur. Sebelumnya Allah tak berkuasa, kemudian baru berkuasa, lagi tak kena. Tak selesaikan pun apa-apa masalah, malah menambahkan masalah. Dan paling teruk, menolak makna yang terkandung dalam Al-Quran. Dan mereka namakan ini zahir. Zahir Al-Quran yang mempunyai nas yang jelas, mereka letakkan nama ini sebagai ayat mutasyabihat. Maknanya tak jelas. Tak jelas kat maknanya. Dah Allah sebut, Nabi sebut, Nabi tanya lagi kepada Jariyah, Aina Allah?
Sahih tak sahih? Sahih. Dalam Sahih Muslim. Ada riwayat yang banyak. Riwayat-riwayat dengan sanad yang tidak disyak lagi sahih. Adakah satu hadis? Tak banyak hadis. Adakah satu ayat Quran? Tak banyak ayat Quran. Ayat istiwa saja 7. Ayat Allah turunkan, Allah turunkan Al-Quran berpuluh-puluh. Ayat malaikat naik bertemu dengan Allah berpuluh-puluh. Ayat Allah SWT, ayat berkaitan Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah berpuluh-puluh. Ayat berkaitan dengan Isra' Mi'raj. Katakan Mi'raj. Bertemu dengan Allah. Ayat Allah perintahkan Adam dan Hawa bersama dengan Iblis turun. Semua ayat ini sebagai qarinah kepada makna yang terkandung dalam ayat yang paling jelas. Amintum man fis sama'. Mereka kata tak. Ayat ni sebenarnya Allah kata, adakah kamu rasa aman dengan Tuhan yang ada di langit? Kenapa kita kata Allah dan Tuhan yang ada di langit? Sebab surah Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, inilah dia tajuk utama surah Al-Mulk, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Betul Allah tafsilkan 30 ayat, 29 ayat selepasnya, huwallazi khalaqal maut. Nama Allah Maha berkuasa, wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa huwa kat situ? Allah yang ciptakan hidup dan mati, untuk uji kalian. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Siapa yang ciptakan langit dan bumi, langit bertingkat-tingkat? Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi semua Allah sampai akhirnya ayat. Huwa fa idza hiya tamur, semua kata Allah, tiba-tiba kat tengah-tengah nak celah, bukan Allah. Sebab apa? Bukan maknanya tak jelas. Maknanya jelas, berkaitan dengan kuasa Allah, Allah berkuasa. Tapi mereka tak nak satu ayat pun bertentangan dengan kaedah akal yang kami belajar daripada guru pertama, guru agung bernama Aristo atau Aristotle. Inilah dia guru agung yang mengajar kita mengenali kebenaran. Dan kenal Allah melalui ayat Quran dan melalui hadis itu adalah kenal Allah melalui taklid. Dan iman muqallid itu dipertikaikan. Kenal Allah melalui Al-Quran, melalui sunnah, melalui ulama, kalam salafus salih, melalui ulama. Kenal Allah selain daripada cara ilmu kalam, namanya taklid. Jadi mereka persoalkan dalam masuk je pelajaran ilmu kalam kat mana-mana mazhab sekalipun, mereka bincangkan awwalul wajib alal mukallaf, perkara yang paling utama yang mukallaf kena belajar apa? Ahli kalam kata, ada yang kata syak, itu Mu'tazilah. Nak tahu kita ni kenal Allah betul tak betul, kewajipan pertama hendaklah syak. Ada syak dan ragu. Jangan bawa sebarang keyakinan dalam perdebatan, kerana mereka yang falsafah. Nak hukumkan satu benda tu wujud tak wujud, jangan bawa kepercayaan lama, kosongkan. Kalau masuk kelas falsafah, siapa yang hadir dalam falsafah, mazhab ni mereka kata, jangan bawa agama kamu, jangan bawa bangsa kamu, jangan bawa supaya kamu kosong. Lepas tu bincang, Allah ada ke tak ada? Daripada kosong, baru kamu kenal Allah dengan sebenar dengan akal kamu. Kalau kamu bawa kepercayaan adat ke, agama ke, kepercayaan apa sekalipun yang kamu bawa, kamu ada tidak lagi hukum dengan akal yang sebenar. Kamu telah bias dengan pandangan-pandangan sebelumnya. Sebab tu Mu'tazilah kata, kewajipan pertama untuk seluruh mukallaf adalah syak. Datang golongan selepas Mu'tazilah kata, janganlah, takkan nak buang semua akidah, takkan jadi murtad dulu baru jadi Islam. Kan? Kenapa? Sebelum cerita, saya tak nak sentuh panjang. Kita benda ni saya pernah sentuh. Puncanya mereka tidak mengiktiraf iman fitrah yang ada dalam jiwa seorang manusia. Kita senang, semua lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua orang lahir dengan fitrah. Islam dah settle. Kecuali apabila fa'abawahu yuhawwidanihi,
mak ayah dia jadikan dia sebagai Yahudi. Au yumajjisanihi, jadikan dia Majusi. Au yunassiranihi, jadikan dia Nasrani. Au yumajjisanihi, jadikan dia Nasrani. Atau ini contoh saja 3 agama dan agama-agama yang lain. Dah jadi kafir, mereka ni yang baru kita suruh tajdidkan syahadah. Tu pun nak jadi Islam balik, bukan syak lagi. Jadikan Islam balik dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kewajipan pertama dalam pengamalan umat Islam. Siapa nak masuk Islam kena mengucap kalimah syahadah. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi bagi Ahlul Kalam tidak. Bagi Mu'tazilah syak dulu. Itu yang pertama. Bagi sebagai mazhab kata ma'rifatullah, kenal Allah. Kenal Allah dengan apa? Cukup kenal Allah. Walaupun tak mengucap, dia kenal Allah. Habis kalau dia mati tak apa. Dia mukmin ke dunia dia kafir, dia mukmin akhirat sebab dia dah kenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti golongan Jahmiyah dan sebagainya. Ini perbincangan. Kenapa? Kerana mereka mendahulukan formula akal mereka. Apa sahaja yang sesuai dengan akal mereka terima, apa sahaja yang tak sesuai mereka tolak. Maka timbullah, oleh kerana perkara ini berkembang dengan masa yang lama, maka ramailah orang yang tidak mengetahui kaul-kaul kebatilan kaul-kaul begini, sehingga ramai yang menganggap ia satu perkara yang wajib diterima. Perkataan mustahil Allah bertempat itu diterima sebagai suatu formula, satu kalimah yang seperti nas, sedangkan ianya tidak terdapat dalam mana-mana ayat Quran atau hadis Nabi SAW, apatah dengan kalam salafus salih. Kita tidak kata Allah bertempat, tapi kita ada kalimah itu Allah tak bertempat, kalimah yang tidak wujud dalam Al-Quran ataupun sunnah atau kalam salafus salih. Ia hanyalah formula ilmu kalam yang difardukan kepada umat untuk beriman dengannya tanpa dalil. Ya Allah bertempat lah, kamu cakap? Tak, kami tak cakap. Apa yang Nabi tak cakap, kami tak cakap. Apa yang Nabi cakap, apa yang Allah cakap, kami cakap. Allah cakap Allah istiwa di atas arash. Bertempat tu. Kami tak cakap bertempat. Allah cuma kata Allah beristiwa di atas arash. Kami pun kata sebagaimana yang diperkatakan oleh Allah. Dan jenayah, anak suka buat tidak panjang tak apa. Jenayah yang dibuat ahli kalam, ketika mereka menamakan, mengisbatkan sifat, mereka melalui istilah, mereka telah memburukkan kalam salafus salih. Melalui istilah-istilah yang mereka cipta. Kita kata Allah Subhanahu wa taala beristiwa atas arash dengan cara selayaknya seperti ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan fahaman salafus salih. Mereka kata tak. Mereka golongan ini tu tak kira namanya apa, mereka Hasyawiyah ke, Jihawiyah ke, mereka nak namakan sebagai Wahabiyah ke, semua ni nama-nama tiap zaman berubah. Tiap-tiap zaman akan berubah, asalkan nama buruk je dia bagi kat orang yang dia nak tuduh. Kita tak pedulikan nama. Tapi apa yang mereka katakan? Mereka kata mereka telah mengisbatkan uluwul makan bagi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita kata uluwul makanah. Kita siapa sebut uluwul makan? Korang cipta istilah, kemudian cipta buku berjilid-jilid untuk tolak istilah yang kalian cipta sendiri. Ketika mereka mengisbatkan sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam, mereka kata kita isbatkan sifat ma'ani, manakala golongan Hasyawiyah mengisbatkan sifat a'yan. Siapa kata sifat a'yan? Cipta istilah a'yan artinya ain, ada jasad. Mereka menjisimkan Allah. Kamu cipta istilah, kemudian buku berjilid-jilid ditulis untuk tolak sifat a'yan. Kononnya yang sabit hanya sifat ma'ani, yang sifat a'yan telah menjisimkan Allah. Istilah yang diada-adakan kemudian dikarang buku berjilid-jilid untuk tolak istilah yang mereka cipta. Ayat-ayat sifat, ayat-ayat mutasyabihat kita jumpa dalam kalam salaf. Tak pernah jumpa ayat-ayat sifat dikategorikan sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Mereka kategorikan mutasyabihat, kemudian diajarkan kepada pelajar-pelajar seolah-olah ayat Ali Imran itu sebagai ayat mutasyabihat adalah ayat sifat. Buka kitab-kitab tafsir yang meriwayatkan riwayat kaul salaf salih, tak pernah jumpa pula mereka menamakan ayat tersebut sebagai ayat mutasyabihat, kecuali yang mutaakhirin dari kalangan ahli kalam atau ulama tafsir yang terpengaruh dengan ilmu kalam tanpa mereka sengajakan.
Tapi kalam salafus salih tak pernah mengkategorikan ayat-ayat sifat sebagai ayat mutasyabihat. Kemudian diasaskan begitu. Kenapa mereka asaskan begitu? Mereka nak kata perbincangan kami ni pun Quran dah sebut dah. Kan mereka kita cakap ni ilmu baru terjemah, kita tak, kami tak bertengah Quran. Quran pun dah sebut dah mutasyabihat dan muhkamat ini. Akhir sekali kita pun sibuk bincang makna mutasyabihat dan muhkamat. Sedangkan hakikatnya bukan itu asasnya. Quran ada muhkamat, ada mutasyabihat, tapi dengan makna seperti yang difahami oleh salafus salih. Bukan ayat-ayat yang bertentangan dengan kaedah kalam baru dinamakan sebagai mutasyabihat. Dan ini bukan sebentar, bukanlah masalah yang baru berlaku, telah pun berlaku dan ramai yang keliru sejak daripada awal. Dan ulama hadis telah bangun menentang ilmu kalam sejak pada awal kerana masalah begini. Bertahanlah alul hadis sebagai pemegang bendera mempertahankan sunnah Nabi SAW sampai ke akhir zaman. Namun dari semasa ke semasa ada di kalangan orang Islam yang menjadikan sumber rujukan utama mereka bukan Al-Quran Sunnah. Mereka pergi kepada yang lain. Akhirnya mereka membuat kaedah-kaedah untuk menggabungkan antara hak dan batil. Akhirnya wujudlah kaedah Al-Quran hadis ahad ditolak dalam bab tak diterima masalah akhir sebagai macam-macam kaedah yang wujud kemudian. Kaedah-kaedah begini adalah kaedah yang tidak tepat. Orang kata, Ustaz, ada yang kita usul? Memang, sebab yang masukkan ahli kalam. Ada, tak syak. Perbincangan berkaitan hadis ahad, yufidul zan, ada dalam kitab usul. Sebab tu kaedah-kaedah usuliyah, sebahagian pada kaedah usul yang ditetapkan itu perlu difahami dengan neraca ahli sunnah, neraca sunnah. Perlu dibersihkan, perlu dibincangkan secara tuntas. Ada orang kata, habis ulama-ulama tak tahulah. Tak, ulama kan tak tahu. Ulama yang menentang tak tahu ke? Sejak dulu lagi berlaku khilaf macam tu. Takkan ada dalam kitab kamu terima, dalam kitab kami tak terima. Dan yang tak terima, yang tolak siapa? Sejak zaman salafus salih. Okey. Ini yang disebutkan oleh Syekh pada pertemuan yang lepas. Yang lain tu semua bunga-bunga dan syarahan. Okey. Jadi bila mereka letakkan bernas, mereka namakan ayat yang bertentangan dengan kaedah kalam sebagai mutasyabihat. Ayat yang sama sesuai dinamakan sebagai muhkamat. Kemudian mereka offer penyelesaian, kata Syekh, mereka akhir sekali seterusnya mereka akan menolaknya. Lepas kata mutasyabihat, mereka akan tolak dengan cara tertentu. Penolakan ini mereka namakan sebagai takwil atau pemesongan. Oleh itu ahli sunnah amat menolak mereka. Sebenarnya tafwid dan takwil tu yang disebutkan dalam teks yang asal. Mereka cara letak makna lain ataupun tak berikan makna itu, mereka adalah kaedah yang diperkenalkan kemudian. Dan satu perkara yang lebih dahsyat lagi berkaitan dengan kalam salafus salih, qaul salafus salih tidak diajarkan di university. Tidak diajarkan di ma'had termasuk Ma'had Bu'us Al-Azhar. Minta maaf saya sebut. Diajarkan semua qaul firaq yang ada. Rad semua. Tapi qaul salafus salih seperti mana diukilkan tidak dikemukakan dalam kitab tersebut. Sedangkan mereka sedang belajar dalam subjek perbandingan firaq. Perbandingan kalam antara firaq. Ini satu perkara yang tidak adil. Mereka hanya nukilkan dengan kalam-kalam yang tidak datang daripada mulut ahlinya. Mereka nukilkan kalam dengan istilah yang mereka dah tempelkan. Bila cerita tentang wajah Allah, mereka tak kata mereka isbatkan wajah kerana ayat Quran, mereka kata kerana mereka mengisbatkan juzuk bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala perbincangan 1 jam, 2 jam, tuan-tuan pergilah dengan ahli kalam punya ni, mereka duk hujah. Adakah bagi Allah itu ada juzuk ataupun tidak? Mustahil Allah berjuzuk. Kalau juzuk, apa jenis juzuknya? Mereka cipta istilah, kemudian panjang cerita. Sebab tu Rasulullah kata, mereka karang buku berjela-jela, hakikatnya itu hanyalah membincangkan jenis-jenis kesesatan mereka sendiri. Mereka karang kalimah, mereka karang satu istilah, kemudian bincang panjang-panjang.
bincang tentang masalah tashbih. Dari dulu nak kata mujassimah, nak kaitkan orang yang isbatkan sifat Allah seperti Allah kata mujassimah. Mereka telah menjissimkan Allah. Tapi perkataan tak temukan dalam kalam salafus salih. Atau orang yang dituduh dengannya. Dan perkara begini ialah perkara yang diketahui oleh orang-orang yang bila kita belajar, kita perhatikan betul, kita akan nampak perkara begini, jenayah dalam penggunaan istilah, dalam penukilan sebagainya telah dilakukan dengan pesan oleh kumpulan tertentu, menyebabkan kalam salafus salih ini tidak terkenal dan tidak diketahui oleh umum. Namun ianya tetap diketahui bagi sesiapa yang ingin membuka dan menerima akidah langsung daripada kitab-kitab salafus salih. Okey. Jalan ahli sunnah ialah mereka tidak akan lari dari nas sahih dan tidak akan melawannya dengan dalil akal dan tidak juga dengan pendapat sesiapa. Bukan dalil akal dengan akal, maksudnya itu. Dan tidak juga dengan pendapat sesiapa sebagaimana dinyatakan oleh Syekh rahimahullah. Juga sebagaimana dikatakan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Aku mendengar Al-Humaidi, Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi, guru utama Imam Bukhari. Imam Bukhari guru yang paling banyak beliau nukilkan ialah guru beliau Al-Humaidi rahimahullah, Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Kami sedang berada bersama Al-Imam Syafi'i dan Humaidi antara anak murid utama Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Lalu seorang lelaki datang kepadanya bertanyakan satu masalah, iaitu orang datang jumpa Imam Syafi'i rahimahullah. Lalu Syafi'i berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghukum masalah ini dengan hukum tertentu. Mana? Keluarkan hadis. Bacakan hadis. Imam Syafi'i jawab dengan hadis. Maka lelaki itu berkata kepada Syafi'i, apa pendapat engkau? Dah bacakan hadisnya, apa pula pendapat engkau wahai Imam? Syafi'i berkata, subhanallah, apakah engkau melihat aku berada di dalam gereja? Aku ni Kristian ke, duduk kat gereja ke? Kau tanya aku, Nabi dah kata, kemudian kau tanya lagi pandangan aku? Atau aku kata gereja, adakah aku telah katakan kepada engkau Rasulullah telah menghukum? Bukan satu gereja. Maka kata Imam Syafi'i, subhanallah tarani fi kanisa, kau nampak aku dalam gereja ke? Ini terjemahannya teks asal. Tarani fi bi'ah, kau nampak aku dalam rumah kaum Yahudi ke? Kaum ibadah Yahudi ke? Tarani ala wasti zinaran, kau nampak aku dalam rumah ibadah kaum Majusi ke? Tempat bakar tak sembah api ke? Aku ni Yahudi ke? Aku ni Nasrani ke? Aku ni zinar ke? Baru beliau kata, aku telah katakan kepada engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghukum dengan hukum ini, sedang engkau boleh berkata apa pendapat engkau? Aku dah kata Nabi kata, kenapa kau tanya pendapat aku pula? Ni siapa kata? Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Inilah dia orang yang mengambil pemahaman yang disebutkan oleh hadis dalam satu perkara. Mereka lah pengikut Imam Syafi'i yang sebenar. Ramai orang mereka cuba nukilkan, bila kita kata keluarkan dalil, pada peringkat permulaan mereka bawakan dalil. Bila bawa dalil semua sekali, bila tak dapat hujah, dia kata golongan ini golongan yang menafikan kalam ulama dan kononnya faham dalil direct, tengok direct kepada dalil. Macam dia pandai faham dalil, ketepikan pandangan ulama. Ulama mana yang diketepikan? Tuduhan itu sentiasa berlaku. Sentiasa dilakukan. Kalau baca Al-Quran, akan ada lah orang kata baca Quran, terjemahan dia tanpa ada bukan siapa baca Quran terjemahan boleh jadi sesat. Betul tak? Mereka juga ajarkan siapa baca hadis sendiri dia boleh jadi sesat. Boleh sesat ke baca hadis sendiri? Baca hadis sendiri tak tanya ulama memanglah sesat. Tak tengok syarah ulama. Tapi yang kita ajarkan baca ayat Quran dan hadis berdasarkan fahaman salafus salih. Betul tak? Adakah bebas? Tak bebas. Baca Al-Quran, faham Al-Quran berdasarkan fahaman sahabat salafus salih. Baca hadis berdasarkan kepada fahaman salafus salih.
Kerana Quran tidak diturunkan di dalam gua. Kita baru jumpa teks dalam gua. Quran diturunkan kepada Rasulullah yang memahami teks Al-Quran. Kemudian Rasulullah sampaikan kepada sahabat yang faham teks Al-Quran. Mereka menukilkan kalimah Al-Quran dan menukilkan maknanya kepada kita. Kalam Al-Quran dinukilkan dalam ilmu riwayat, dalam berkaitan dengan kiraat-kiraat. Al-Quran juga dinukilkan dalam bentuk makna-maknanya melalui ilmu tafsir. Tafsir yang ma'thur daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Takkan baca begini boleh jadi sesat. Tidak lain, tidak bukan. Puncanya kerana mereka telah mengambil rujukan yang lain mendahului apa yang tercatat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kata Syekh, banyak lagi kalam salaf yang seperti ini. Kalam salaf yang bila marah orang tanya, Nabi dah kata, tiba-tiba dia tanya lagi apa pendapat kamu, siapa yang ambil subjek manhaj dengan saya di Yayasan Taklim. Memang subjek khas yang kita belajar berkaitan dengan manhaj. Berpuluh-puluh asar salafus salih yang menerangkan tentang perkara ini. Kalau Nabi dah putuskan satu perkara, terima. Jangan banyak tanya, jangan banyak soal. Kerana kalam Nabi itu difahami. Lainlah kalau kalam Nabi, hadis yang tak difahami maknanya. Oh, hadis ni tak jumpalah makna dia. Kita kena cek lah. Takkan Nabi bercakap bahasa yang tak difahami oleh manusia. Kita mesti cek. Jazakallah khair. Masya Allah, semoga Allah nikahkan anta dengan hurun ain, dengan bidadari di syurga. Amin, insyaAllah. Bidadari dunia tak berani sebut, takut kena kecam. Okay. Cukuplah bidadari di syurga, insyaAllah. Bagi siapa yang takut isteri, bagi yang takut, yang tak berani, yang tak mampu, anda bersyukurlah masih ada bidadari di syurga. Betul? Nah, saya cakap ni pun balik tak selamat lagi ni. Jangan main gurau-gurau, jangan main bab ni. Kita lelaki seronok-seronok je pun, kan? Betul-betul pun takut juga, kan? Takut dengan diri sendiri. Lelaki nak Allah bagikan sifat tanggungjawab. Dia takkan buat satu benda kalau dia rasa tak mampu. Betul? Nah, lelaki bagus. Okey, tinggalkan. Balik ada tentang ni. Jazakallah khair. Terima kasih. Masya-Allah. Iklan kejap boleh Okey, masya-Allah. Jadi apakah dalil yang dipegang oleh mereka? Bila Nabi putuskan satu perkara, kita wajib terima firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidak patut bagi seorang mukmin ataupun mukminah, seorang mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, maka dia mengambil pilihan, mereka mencari alasan atau mempunyai hak untuk buat ketetapan sendiri dan mempunyai pilihan mereka sendiri. Allah dah tetapkan, terimalah. Ayat ni pada orang kata, bagi mereka bekerja, ayat ni berkaitan dengan hukum qada, ini berkaitan dengan akidah. Sejak bila akidah dipisahkan daripada hukum furu'? Yang memisahkan antara akidah dengan furu', usuluddin dengan furu'uddin, siapa? Ahlul kalam. Kami tak terikat dengan kaedah kalian. Ayat ni hanya terpakai untuk hukum-hukum. Ini masalah akidah. Ayat Quran terpakai untuk seluruh hukum syariat, sama ada akidah, ibadah ataupun akhlak. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlul kalam tak. Ayat Quran dan hadis terikat dengan furu'. Terikat dengan furu', masalah furu'. Manakala masalah akidah itu terikat dengan hukum akal, akliyat, hukum akal, masalah berkaitan dengan Allah. Datang ahli sufi batiniah lagi teruk. Bukan sekadar akidah, masalah ibadah pun tak perlu terikat dengan hukum syarak. Ibadah pun direct, tak ikut dalil. Ahlul kalam masih terima dalil Al-Quran dan Sunnah masalah furu'. Bagi datang golongan sufi, mereka musnahkan semua sekali. Furu' pun tak perlu ikut akidah. Dah lah pembahagian usul furu' tak betul. Kemudian kaedah yang dikata ibadah pun boleh cipta sendiri, ibadah direct, tak payah ikut Nabi, tak payah ikut dalil dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan tak payah layan bila ada sufi
yang batini datang nak bincang hadis. Sebab mereka tak jujur pun. Mereka datang tu mereka rasa mereka ada peluru. Hakikatnya mereka tak amal pun dengan hadis. Kerana ada hadis, tak ada hadis, amalan mereka tetap sabit. Amalan dalam segala zikir, tak payahlah nak bawakan, keluarkan keratan akhbar ke, ataupun apa-apa kenyataan ke tentang dalil hu, ha, hi, semua. Kerana itu bukan, mereka tak berhujah pun dengan, mereka tidak syaratkan pun ada dalil dalam mengamalkan suatu perkara. Mereka telah isbatkan adanya ilmu laduni direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam amalan ciptaan pun mereka telah mengisbatkan bid'ah hasanah yang boleh diamalkan tanpa perlu merujuk kepada dalil. Jadi mereka hanya rujuk pada dalil bila ada dalil. Tak ada dalil pun boleh jalan. Asalkan diajarkan. Asalkan mana bagi pengikut, asalkan guru kami ajar. Guru kami tak terikat dengan, dah sampai, orang yang tak sampai level kata kita kena ikut guru. Betul tak? Guru pula sampai level tertentu, kami tak terikat dengan syariat. Kami sampai level ahli hakikat, ahli makrifat yang direct pada Allah. Apa yang terjadi? Anak murid diwajibkan ikut pada guru, kerana guru lebih mengetahui. Dan guru yang paling berpengetahuan adalah yang mencapai level yang tinggi, direct dengan Allah, tak melalui Nabi. Memanglah tak jumpa. Sebab itulah golongan ini golongan yang takkan belajar ilmu hadis. Mereka datang ilmu hadis dan belajar ilmu hadis semata-mata untuk mempertahankan, untuk ta'yid, untuk sokong pandangan mereka. Ambil hadis untuk sokong pandangan mereka. Ambil nas untuk sokong, bukan sebagai iktimad. Betul nas harus sebut, ahli sunnah ketika mengamalkan sesuatu amalan atau nak terima suatu amal ibadat, mereka cari dalil sejak berawal. Ahli bid'ah mereka tak. Mereka percaya apa sahaja, ikut pada yang mereka dapat daripada sumber mana sekalipun, yang mereka percaya ikut mazhab masing-masing. Mereka amal pun ikut sumber mana sekalipun. Mereka hanya rujuk pada Al-Quran dan Sunnah ketika ingin mempertahankan amalan tersebut. Sebab tu beza masyrab. Masing-masing belajar hadis, masing-masing belajar tafsir, masing-masing rujuk Al-Quran dan hadis, tapi ketika rujuk dan kaedah rujuk itu berbeza. Okey. Sekiranya surat 146, sekiranya hadis ahad, okey, ni sampai sini selesai. Kemudian beliau bawa pada perbincangan hadis ahad. Sekiranya hadis ahad diterima oleh umat dengan mengamalkan, mentasdikkannya adalah memberi faedah ilmu yakini menurut jumhur ulama. Ini Syekh menukilkan qaul tentang hadis ahad, kerana sebelum ni beliau dah rad tentang hadis ahad. Beliau kata hadis ahad apabila telah diterima ummah dengan qabul, syaratnya hadis ahad itu hadis yang sahih. Kerana takkan berlaku umat terima hadis daif. Ada orang kata hadis daif jiddan, iza talaqatu ummah bil qabul, dia jadi apa? Saya tak ingat lah, tapi saya mutawatir ke? Tak tahulah. Saya baca Ustaz KA punya komen sikit, jangan nampak dia marah, biar dia marah. Dah settle ya, malah dah ada orang bersuara. Tapi maksudnya hadis yang daif jiddan boleh berubah jadi sahih lah, secara ringkasnya. Mutawatir? Atau mutawatir? Ya ke sama yang tu? Mutawatir? Istilah mutawatir? Kalau itu yang dikatakan, tak perlu dikomenkan lah. Hadis ahad berubah jadi mutawatir, tak mungkin lah. Ahad lawannya mutawatir. Kalau jadi qat'i ke, jadi apa ke, istilah lain, tapi kalau jadi mutawatir memang tak kena lah. Dia mutawatir lah, ahad lah. Cuma bezanya hukum, kesan hukum tu sampai yakini ataupun tidak, ialah dibincangkan oleh ulama. Tapi kalau ahad berubah jadi mutawatir, kecualilah kalau qarinah maksudkan adalah qarinah yang terlalu banyak, antara qarinah adalah diterima oleh umat
berubah qarinah yang banyak itu mengubah jadi mutawatir. Secara umum. Namun kalau begitu dimaksudkan dengan qarinah-qarinah yang banyak, itu ada qaul. Tapi takkan berlaku. Kerana apa? Secara praktikalnya tidak ada satu hadis dhaif pun yang ulama terima tarakallahu bil qabul secara ijma'. Apatah lagi hadis dhaif jiddan, takkan berlaku. Takkan berlaku dan tidak ada kaedah. Kaedah mengatakan hadis ahad yang sahih tadi, bila datang qarinah yang banyak, dia berubah jadi yakini. Daripada zanni jadi yakini. Dia tetap ahad, tapi berubah daripada zanni jadi yakini. Okey. Sini Syekh menukilkan qaul bahawa hadis ahad apabila diterima oleh umat dengan qabul. Siapa umat? Iaitu ulama-ulama umat. Semua umat Islam dan ulama mereka, semua ulama Islam, yang orang awam tak kira lah, orang awam ikut kepada ulama lah, sepakat menerima hadis tersebut bahawa ianya adalah hadis Nabi SAW. Ianya jadi hukumnya berubah jadi yakini. Okey. Masalah ni ada berapa kaul? Siapa yang belajar hadis ini? Ada berapa kaul masalah ni? Ustaz? 2. Okey. Saya ringkaskan. Qaul ahli sunnah dan qaul mutakallimin, ahlul kalam. Mutakallimin belum tentu salah. Tapi qaulnya dinisbahkan mutakallimin dalam bab ini. Sebahagian mutakallimin kata hadis ahad yufidu dhann. Dhann artinya tetap diamalkan, tetapi dia zanni. Maksud ada persen berkemungkinan ada kesalahan, tapi masih wajib diamalkan. Qaul muhaddisin ada 2 pandangan. Adakah berbeza? Tak berbeza. Muhaddisin pada peringkat awalnya zaman Imam Ahmad, zaman Imam Malik, zaman imam-imam mutaqaddimin, tak ada istilah zanni dengan qat'i bagi mereka. Zaman mereka hadis terima ke tak terima? Sahih ke tak sahih? Sahih diterima, tak sahih ditolak. Itu istilah mutaqaddimin. Jadi kalau kita rujuk pada kalam Imam Ahmad, kita berrujuk Imam Ahmad tidak membezakan antara hadis ahad dan mutawatir, asalkan sahih diterima secara yakini. Begitu juga pandangan Imam Malik, Imam Ibn Khuwais bin Dad daripada mazhab Maliki dan sebagainya. Kalau kita bincang masalah usul fiqh ada banyak kaulah, tapi kita tengok pada sejarah, ulama-ulama yang mutaqaddimin, mereka menerima hadis sama ada ahad atau mutawatir, mereka terima sepenuhnya, kerana bagi mereka hadis itu hanya ada yang makbul dengan mardud. Yang makbul diterima. Hadis yang sahih makbul diterima dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam ilmu apa sekalipun. Kalau sahih diterima, kalau tak sahih ditolak. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, kalau tak sahih akan ditolak. Tak sahih ditolak apa maksudnya? Satu, ditolak, dibuang terus, iaitu yang maudhu', yang palsu, tak ada iktibar padanya, yang dhaif jiddan dan palsu, takkan naik level, buang masuk bakul sampah terus. Ada yang ditolak, diketepikan untuk menunggu iktibar. Kalau ada makna hadis sahih yang sesuai dengannya, dia akan naik martabat jadi hasan li ghairi. Itu hadis dhaif yang tidak dhaif jiddan, yang tidak teruk, ataupun yang hadis yang tidak palsu. Untuk amal, wajib beramal dengan hadis yang sahih. Ini mazhab mutaqaddimin. Tak ada beza, tak ada istilah lain. Tak ada perbincangan zanni ke yakini. Tak ada. Start masuk ilmu mantik. Ilmu mantik membezakan antara ilmu, ilmu itu ada ilmu yang nazari dengan ilmu badihi. Ilmu yang perlu pada ilmu nazari, ilmu perlu pada kajian, kena fikir betul-betul baru dapat tahu. Lepas tu ada ilmu yang daruri, dengar je orang confirm kata betul, tak ada orang banyak fikir banyak.
Jadi ilmu mutawatir ni bila datang berita yang mutawatir ni, dia adalah benda yang badihi diketahui bahawa yang sahih. Tapi ahad dia kena kaji betul-betul, dia zanni. Mana ada ni ilmu daruri, yufidul zan dengan yufidul yaqin. Perbincangan ini hanya dibincangkan setelah masuknya ilmu mantik. Kemudian daripada ilmu mantik tersebut dipraktikkan terhadap dalil syarak oleh golongan mutakallimin. Dari situ timbullah mutakallimin, mereka ramai yang ada pelupur kepada ilmu usul fiqh. Kemudian mereka masukkan perbincangan tersebut dalam kitab usul fiqh. Jadi wujudlah istilah zanniyat dengan qat'iyat dalam ilmu usul fiqh. Apabila dah wujud ilmu usul fiqh, maka perlu ada ulama kemudian yang mentarjihkan, kalau dibincangkan bab zanni dengan yaqini, macam mana, apa yang membezakan hadis ahad yang zanni dengan yaqini. Datanglah ulama hadis atau ulama ahli sunnah wal jamaah ketika membincangkan usul fiqh, timbul qaul yang kedua untuk bezakan hadis ahad yang mana yaqini, yang mana zanni. Hadis mutawatir betul-betul yakinilah, sepakat semua ulama, semua ahli bid'ah, ahli sunnah, semua sekali sepakat. Hadis mutawatir semuanya qat'i, confirm daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal hadis ahad. Kerana majoriti hadis Nabi adalah hadis ahad. Jadi apa yang ahli sunnah kemukakan, adakah hadis ahad ni qat'i? Kaul pertama mereka kata sama, nak ikut dulu. Hadis ahad kalau sahih qat'i. Namun sebahagian daripada ulama sunnah termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau kata hadis ahad asalnya zanni, namun apabila ada qarinah, idza ihtaffat bil qarinah yufidul ilmi, bila ada faktor penyokong, faktor qarinah tertentu, dia berubah jadi yaqini. Zanni diamalkan tidak? Tetap diamalkan. Yaqini diamalkan tidak? Tetap diamalkan. Bukan masalah amal tak amal, tapi nak cerita persen percaya pada berita tersebut. Bila jadi benda yang zanni jadi yaqini, kata Syekhul Islam, apabila ada qarinah. Apakah qarinah tersebut? Hadis ahad, ianya sahih, kemudian seluruh umat terima, ulama hadis semua terima. Ini talaqat ummah bil qabul. Jadi kalau semua ulama datang baca hadis itu, semua kata hadis sahih dan mereka amalkan hadis tersebut, ini dalil bahawa hadis ahad tersebut bukan lagi zanni, tapi dia adalah yaqini. Antara qarinah yang lain, apabila dia musalsal bil a'immah, yang riwayatkan tu semua imam-imam. Bukhari riwayat pada Humaidi riwayatkan daripada Imam Syafi'i meriwayatkan daripada Imam Malik riwayatkan daripada riwayatkan daripada Nafi' daripada Ibnu Umar daripada Rasulullah. Semua ni musalsal bil a'immah. Contohlah musalsilah, anak-anak musalsal bil a'immah, imam-imam yang riwayatkan, imam-imam hufaz mutqin, mana di kalangan al-imam al-a'immah al-hufaz yang meriwayatkan semua silsilahnya. Jadi yaqini. Sebab yang lain, apabila diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, ini disebutkan oleh ulama kemudian. Kenapa muttafaqun alaih? Kerana kitab Bukhari dan Muslim diterima sebagai sahih secara talaqatul ummah bil qabul secara keseluruhannya. Umat semua kata sahih Bukhari dan Muslim semuanya adalah sahih. Penilaian terhadap Sahih Bukhari Muslim itu sahih itu dinilai oleh berjuta, malah berpuluh ribu umat Islam secara berzaman. Semua sekali kata hadis Bukhari dan Muslim semuanya adalah sahih. Kecuali beberapa hadis bukan kerana tak sahih, tapi kerana tak cukup syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukan tak terima, tapi kerana tak cukup syarat sebagaimana yang mereka tetapkan. Itu saja. Itu pun hanya berapa hadis. Daripada ribuan hadis, hanya kurang daripada 10 hadis yang dikritik tak cukup syarat mereka. Bukan tak sahih, bukan tidak sahih. Nah, jadi antara qarinah, nak tahu macam mana hendak talaqat ummah bil qabul, rujukannya apabila dia diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maknanya talaqatul ummah bil qabul. Antara cara untuk rujuk. Dan ada qarinah-qarinah yang lain, ianya masyhur, adalah sahih, dan ianya masyhur
oleh ulama dan mereka terima. Sama juga kembali kepada makna yang sama dan qarinah-qarinah dan seterusnya. Mana dia masuk dalam qaul ihtafat bil qarinah. Hadis ahad tapi disertai dengan qarinah-qarinah. Jadi qaul al-sunnah ada dua. Qaul mutaqaddimin tak ada cerita tentang ahad daripada zanni tukar yakini, tak ada cerita langsung. Ahad sahih saja diterima. Ini qaul mutaqaddimin. Qaul mutaakhirin, ketika masalah perbincangan zanni dan qat'i dah dibincangkan dalam masa usul fiqh, maka mereka terpaksa membahaskan dengan gaya bahasa usul fiqh, maka mereka kata hadis ahad yang qat'i lah, hadis yang ada qarinah tadi. Dan itulah dia amalan ulama dahulu pun. Ulama dahulu ketika mereka terima satu hadis mesti ada qarinah. Bukan sahaja semua hadis ahad diterima. Ada ahad diterima, ada yang ditolak. Hakikatnya tak ada perbezaan dari segi pengamalan. Dan kaul yang kedua, kaul al-kalam. Al-kalam kata kaul tadi, kaul Imam Taimiyah, juga kaul al-Imam Fakhrul Razi dan kitab Al-Mahsul, kitab al-Imam Ghazali, kitab kaul Imam Ghazali dan kitab Al-Mankhul dan sebagainya. Ini yang kata hadis ahad menjadi yakini seperti hadis mutawatir bila ada qarinah-qarinah yang disebutkan tadi. Manakala jumhur mutakallimin mereka kata hadis ahad yufiduz zan. Ahad ni yufiduz zan dan zan itu wajib diamalkan. Wajib diamalkan dalam furu' dan usul. Jadi ada di kalangan mereka bezakan. Lepas ini dalam masalah usul fiqh tak cerita furu' dan usul pada asalnya. Kemudian ahli kalam bincangkan lagi. Okey, dia jadi zan, bila zan dia terima bab furu', tak terima bab usul. Sebab tu ada perbincangan dalam ulama, kenapa? Apa yang membezakan antara furu' dan usul? Ada perbincangan seterusnya. Mungkin kita akan sentuhkan datanglah berkaitan dengan hujah. Kalau orang kata furu' terima tapi usul tak terima, kita tanya soalan. Dan antum buat homework, boleh buat homework. Minggu depan datang balik. Apa beza furu' dengan usul? Mereka kata hadis mutawatir, hadis ahad diterima dalam bab furu', tak terima dalam bab usul. Mana usul tu apa, furu' tu apa? Anda bagi jawapan. Takkan ditemukan jawapan yang betul. Ada orang kata sebab tu golongan al-kalam golongan yang paling mutanaqid. Mereka kata dalam bab takrif iman, amalan tak termasuk dalam takrif iman. Takkan ada orang kufur sebab amalannya. Orang yang sama yang bercakap demikian, mereka bincang kitab fiqh. Bila buka kitab fiqh ada kitabur riddah, kitab riddah. Maka disenaraikanlah amalan-amalan yang menyebabkan seseorang itu murtad. Amalan-amalan disenaraikan. Dalam masalah akidah tadi, belajar kitab akidah, kitab al-kalam kata, mana ada amalan yang boleh orang jadi syirik, mana boleh amalan yang murtad. Kitabur riddah ada pula masalah fiqh. Bertentangan tak bertentangan? Tentangan. Dalam kitab akidah belajar af'alullah ghairu mu'allalah. Perbuatan Allah tidak ada illah, tidak dikeranakan oleh sesuatu kerana. Tak boleh kata Allah buat sesuatu berkerana. Apa yang Allah buat itu telah ditentukan sejak pada azali. Maka dibincangkan tentang bab tanjizul suluhul qadim dan juga tanjizul hadis dan sebagainya. Dibincangkan. Sampai orang yang sama belajar ilmu maqasid syariah. Syariat ni ada maqasidnya, ada tujuannya. Allah tak buat sesuatu, Allah tak turunkan perintah sia-sia. Allah bila buat sesuatu mesti ada sebab. Hai. Tak pening. Dia jadi dua aliran berbeza. Last sekali tak apa. Akidah kita ikut mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah ke apa ke semua tadi, tapi fiqh ikut mazhab Syafi'i. Tapi dia kekal macam tu. Kekal dua jalan yang berbeza dalam masalah tertentu. Macam mana cara selesai? Jangan dibincangkan. Siapa cakap benda ni? Jaga kau. Itu yang berlaku. Tak boleh dikemukakan. Tak dibenarkan dibincangkan.
Ini masalah yang tinggi, orang awam akan keliru seolah-olah adanya perbezaan. Memang beza pun. Memang lain pun. Mana? Tak mungkin adanya, tak mungkin orang boleh satukan kerana kaedah kalam itu bertentangan dengan kaedah yang ada pada syarak itu sendiri. Pada setengah masalah. Kita tak kata semua, Ada kaedah kalamiah yang sesuai dengan akal, itulah dia dipakai juga ahli sunnah. Kita tiba-tiba dia pakai juga kaedah kalam. Yalah, siapa tolak? Benda yang betul terima je pun. Kaedah, sebab tu hadis perbincangan tentang mutawatir ahad wujud dalam perbincangan ahli sunnah, namun bukan tujuan untuk menolak ahli ahad, hanya tujuan untuk ma'rifah turuq wusul ilaina, nak tahu macam mana gaya hadis itu sampai kepada kita, berapa orang yang riwayatkan, bukan untuk tolak dan untuk terima. Nak tolak terima dalam bab hadis yang bahaginya al-qabul wal mardud. Qabul ada 4, hadis sahih li zati, sahih li ghairi, hasan li zati, hasan li ghairi. Ini bab qabul. Hadis yang mardud adalah hadis dhaif, hadis maudhu'. Dhaif dengan jenisnya, dhaif kerana rawi, dhaif kerana sanad. Dhaif kerana sanad ada jenis-jenisnya. Dhaif kerana rawi ada 2 jenis, sama ada kerana keadilannya atau kerana dhabtnya. Kerana keadilannya pecah, sama dia penipu ke, kadzab ke, muttaham bil kadzib ke, atau dia kerana ahli bid'ah ke, pembahagiannya. Berkaitan dengan tak sambung sanad, inqita', kerana terputus. Putus ke awal ke, hadis yang mursal ke, hadis munqati' ke, hadis mu'dal ke, hadis apa, semua perbincangan. Ini semua dalam bab qabul dan mardud. Tapi mutawatir ahad bukan nak tolak hadis. Mutawatir dan ahad dalam perbincangan bab hadis dalam konteks ma'rifatut turuq wusul ilaina, nak tahu macam mana datang ramai tidak. Ada hadis mutawatir, hadis yang ahad kemudian jadi mutawatir. Mutawatir yang satu hadis tidak menafikan kesahihan hadis ahad, ianya hanya menguatkan. Contoh saya buat penutup, tuan pengurusi 1 minit je penutup, boleh insyaAllah? Sebagai penutup, kalau pengurusi kata wajib tutup dewan pukul 10. Kalau katalah pengurusi kata, dan saya dengar, saya cakap kita kena settle pukul 10 wajib tutup dewan, dan saya dengar langsung. Kalau saya sekah, berita sahih tak sahih? Sahih tak? Sahih, saya sekah. Ittisal sanad, saya memang jumpa sezaman, terima, dan saya bukan penipu, saya seorang yang thiqah. Sahih tak sahih? Sahih, cukup. Perawi tu sahih. Tiba-tiba datang seorang lagi beritahu, pengurusi kata pukul 10 tutup. Tahu dah, tapi kau dengar juga? Aku dengar juga. Datang seorang lagi, dia kata pukul 10 kena tutup. Engkau pun dengar? Ya. Maka ramai cakap. Bila ramai cakap, namanya hadis mutawatir. Mutawatir yang satu hadis tidak menafikan kesahihan tiap-tiap riwayat tersebut. Tiap-tiap riwayat yang ahad tadi mengandungi kesahihan yang tersendiri. Sebab tu kita hanya nak ma'rifat turuq, nak tahu macam mana hadis sampai. Betul, hadis innamal a'malu binniyat, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, yang kita cerita Ibnu Umar, adik Ibrahim At-Tamimi, kita belajar sampai hadis berkaitan hadis gharib mutlak tersebut, pada yang dibincangkan dalam ilmu contoh hadis yang gharib, bukan setakat ahad yang gharib diterima oleh seluruh umat Islam sebagai hadis yang sahih dalam bab akidah, bab ibadah dan bab akhlak. Kerana umat Islam tak pernah wujud dalam idea umat Islam untuk tolak satu hadis Nabi SAW kalau ianya sahih. Sebab itulah perlu difahamkan erti mutawatir dan ahad menurut pembahagian mustalah hadis. Okey, sampai sini dulu. InsyaAllah minggu depan kita akan bincangkan tentang hadis mutawatir, hadis ahad dari segi qaul ulama. Kita ulang balik sekali imbas berkaitan dengan qaul ulama tadi dan apa erti terkabul dan contoh-contoh hadis ahad yang menjadi yakini. Hadis ahad tapi diterima sebagai yufidul ilm atau yufidul yaqin dalam masalah agama. InsyaAllah sampai sini. Nanti minggu depan kita sambung 146 di atas insyaAllah. Ada soalan ke?
Tak ada insya-Allah. Kenyang lemah. Okey, insya-Allah. Sampai sini saja. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat, yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Semoga apa yang kita pelajari, saya sangat penting, saya pentingkan apa yang kita pelajari masalah akidah ni jangan turun daripada dewan selagi anda tak yakin dengan kebenarannya. Sebab tu jangan balik rumah selagi tak yakin. Nak ajak minum boleh, ajak minum, ajak kat luar, ajak ke mana-mana, tapi jangan balik rumah dalam keadaan tak puas hati. Itu kita tak nak. Kita belajar akidah ni ilmu tentang keyakinan. Jangan balik rumah kalau tak puas hati. Balik dalam keadaan puas. Kena marah bini nombor 2. Yang lambat tu saya marah tu nombor 2. Tapi yang penting balik masa belajar ni kita kena yakin. Apa tak puas hati? Tanya dan soal dan kita berbincang. Ini adalah perkara yang betul dalam tuntut ilmu. Jangan biarkan kita dipaksa untuk percaya perkara yang kita tak puas hati. Itu saja yang saya nak sampaikan. Okey, semoga apa yang kita belajar dapat kebaikan manfaat daripadanya. Semoga apa yang diketahui dapat kita amalkan bila bentuk ilmu dan bila bentuk amalan, bentuk ilmu dapat kita yakini dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah SWT bimbing kita di dunia hingga ke akhirat insya-Allah. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak.